Didik TV KPM. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi baik kita tengok kepada kaedah penciptaan melodi. Baik. Okey, jadi kaedah penciptaan melodi ni sebenarnya dia ada terbahagi kepada beberapa asas yang utamalah yang perlu kita ikut supaya lagu tu menjadi karya yang berkualiti ya. Ya. Okey, jadi dia terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama sekali adalah corak irama. Okey. Imitasi yang kedua, yang ketiga adalah pergerakan kod dan terakhir sekali adalah improvisasi. Okey, jadi kaedah ini sering digunakan oleh komposer untuk mengekalkan, mengulang atau menukar corak irama kepada bentuk yang mengikut yang lain mengikut kreativiti komposer itu sendiri. Okey, satu lagu yang menarik, indah tu sebenarnya dia bergantung kepada teknik dia lah, teknik komposer yang mencipta tu. Baik. Okey, kita tengok satu persatu asas-asas ni. Okey. Yang pertama adalah corak irama. Okey, corak irama secara asas lah. Okey. Ini adalah corak irama secara asas. Okey, corak irama ni biasanya satu apa? Kita panggil satu bentuk not, susunan not. Baik. Okey, yang boleh kita tepuk ataupun kita boleh kira secara asas. Okey, contohnya seperti yang ni. Okey, ni 1 and 2 and 3 4 kan. Okey, yang ni 1 2 3. Okey, jadi bunyi dia dah ada bunyi. Kita panggil corak irama. Corak irama. Yang ni bunyi dia 1 and 2 and 3 4 1 2 3. Okey, rest. Last sekali tu rest. Okey, jadi ini bukan melodi lagi kan, ini hanya corak irama. Jadi susunan melodi dia mesti disusun mesti ada pitch. Okey. Jadi gabungan corak irama dan pitch itu adalah membentuk melodi. Okey, jadi di bawah ni dia menggunakan corak irama sepanjang 2 bar, ulangan yang sama. Okey, sepanjang 8 bar kalau kita tengok kat sini kan. Okey. Okey, jadi setiap corak irama tu disusun mengikut kreativiti lah untuk penghasilan muzik. Okey, mengikut kreativiti pitch yang disusun. Okey. Okey, kalau kita tengok yang seterusnya pula. Okey. Kaedah penciptaan kedua adalah penghasilan melodi berdasarkan imitasi. Okey, imitasi ialah gaya peniruan. Jadi kalau dengar perkataan imitasi tu mungkin apa benda ni? Okey, jadi dalam muzik imitasi adalah satu gaya peniruan yang mana komposer mengambil beberapa bahagian dalam sebuah melodi yang sedia ada. Okey, dia akan tukarlah. Okey, dia akan tukar. Corak irama tu Corak irama masih sama tapi pitch tu dia susun secara berbeza sedikitlah. Okey. Baik. Okey, jadi ini adalah contoh yang penghasilan corak irama lah. Okey. Okey, contoh dia kalau kita tengok sini, apabila guru menepuk suatu corak irama tu maka murid akan menepuk semula corak irama yang dilakukan oleh guru. Okey, contoh imitasi ke atas corak irama sahaja tetapi dengan not dan jeda yang berbeza. Baik. Okey, jadi yang ni menurun kan? Dia Betul. menurun, yang ni menaik. Menaik. Okey, jadi dah kita panggil sebagai imitasi. Baik. Jadi kena ingat perkataan imitasi itu adalah peniruan. Kaedah peniruan. Kaedah peniruan. Baik. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada penciptaan melodi melalui pergerakan kod. Okey. Pergerakan kod. Okey, jadi untuk kita hasilkan lagu ni mesti ikut pergerakan kod yang sesuai lah. Baru lagu tu dia ada penamat yang betul, permulaan yang betul dan penamat yang betul. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok satu frasa tu dia ada 4 kod. Contohnya satu frasa ada 4 kod. Baik. Okey, kod yang mesti kita guna biasanya kita akan guna kod 1, kod 4, kod 5 dan kod 1 balik. Okey. Di mana kita guna kod G, contohnya kod G. Okey, G. Lepas tu C. Okey, lepas tu D. Lepas tu balik kepada G. G balik. Itu adalah pergerakan kod lah. Untuk kita susun melodi tu biasanya ada 4 bar. Contoh 4 bar kan. Tapi dalam SPN ataupun menengah atas ni biasanya untuk penciptaan melodi
dia biasanya guna sepanjang 8 bar. 8 bar. 8 bar. Okey, jadi kod ni boleh diulang lah. Okey. Sepanjang 8 bar tu mungkin murid akan boleh menulis dan dengan ulangan kod lah. Okey, jadi kita tengok kod yang biasa digunakan adalah kod 1, kod 4 dan kod 5. Okey, yang ni kita panggil kod primer lah dalam sebuah scale. Baik. Di mana kod ni secara asasnya digunakan untuk mengiringi lagu. Okey. Okey, itu untuk kod lah, pergerakan Baik. kod. Okey, seterusnya kita tengok kepada binaan berasaskan kod tone. Okey, melodi macam mana kita nak susun dalam melodi tu. Melodi tu kita nak guna pitch yang mana? Okey, jadi biasanya kita akan gunakan kod tones lah untuk penghasilan melodi. Contohnya kod yang pertama kod G kan. Kod G. Okey, jadi macam mana ni fikir macam mana nak kena buat ni, nak buat lagu, nak bagi sedap kan lagu tu. Okey, jadi biasanya untuk secara asas kita akan gunakan GBD lah. GBD tu adalah tonik kepada kod G. Okey. Okey, jadi dia akan bunyi itu akan sesuailah untuk pergerakan kod. Okey, sama juga kalau kita guna contohnya pada C, okey kita gunakan C E G. Okey, Nisa faham tak C E G ni DFA macam mana nak kira? Macam mana kita macam mana cikgu kod tones ni? Dia kira macam tadi kan 1N, 2N tu atau ada yang berbeza? Yang tu corak irama, yang tu corak irama. Okey. Jadi Nisa untuk contoh cikgu bagi contoh lah kan. Okey, contoh kita ambil kod G. Okey, G ni biasanya dia macam ni. G, A, B, C, D, E, F, G. G balik. Okey, G balik. Okey, kita tengok sini kan. Okey, jadi kalau kita tengok kod tones, biasanya kita guna kod, kita hasilkan daripada G, B, D. Tengok. G, B, D kan. Jadi note nombor 1, note nombor 2, 3 dan 5. Okey, 1, 3, 5. Okey, kalau kita tengok pada C pula. Okey, jadi dia konsep yang sama. Kita gunakan satu sini C kan. Jadi sini dikira sinilah. Kalau kod C dia kira satu tu di C lah. Okey, C, E, G. Okey, dia jadi macam itulah. Okey, C, E, G. Baik. Okey, jadi pergerakan kod tu. Okey. Kita ambil dia punya note asas dia lah. Okey, C, E, G, G, B, D, okey, D, F sharp, A. Biasanya kita akan guna 3 kod yang utama ni lah. Baik. Ciptaan lagu. Kita faham Setakat ni saya rasa saya dapat mengikuti. Murid-murid di rumah dia harap dapat mengikuti dengan baik juga. Baik, okey, seterusnya kita tengok kepada kaedah penciptaan melodi berasaskan improvisasi. Okey, apa itu improvisasi? Okey, improvisasi ialah satu cara atau kaedah mengubah, menukar dan melakukan variasi melodi. Asal tetapi menggunakan motif dan frasa dalam frasa tersebut. Okey, improvisasi itu berlaku dalam pelbagai bentuk terutama pada perubahan corak irama dan pitch. Okey, jadi komposer haruslah berwaspada ketika melakukan improvisasi tanpa menghilangkan idea melodi asal. Baik. Okey, jadi apa yang perlu kita kekalkan ialah motif suatu lagu itulah. Okey. Janganlah kita improvisasi tu sampai masuk ke lagu yang lain. Lagu yang cikgu, improvisasi ni macam lagu lama yang diimprovisasikan kepada rentak yang lebih baru. Ya. Okey, jadi kalau kita tengok contoh lagu-lagu pop kan. Dia buat ada dalam genre reggae, dalam genre apa lagi? Jazz. Jadi itu kita panggil improvisasi lah. Baik. Ikut genre. Okey, jadi improvisasi ni terbahagi kepada 3 lah. Untuk improvisasi ni murid-murid boleh gunalah salah satu teknik yang ada. Okey. Yang pertama adalah improvisasi dengan menukar corak irama. Baik. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey ni melodi asal dia, okey pada 4 bar yang pertama. Okey, kalau kita tengok perubahan dia berlaku pada note kedua. Okey, di mana yang ni dia satu je kan? Ni 1 2 3 4. Okey.
Okey, 1, 3. Okey. Okey, yang ni dia dah berubah. 1, 2, and. Okey, 3, 4, and. Yes. Okey, ni saya faham Okey. Okey, dia berubah pada bentuk daripada 1 kepada crochet kepada quiver. Baik. Okey. Wah, banyak ni kena serap ni. Okey, ni tak apa. Kita Boleh. kita tengok apa? Kita dengar dia punya perbezaan dia. Baik. Okey. Okey, yang tu melodi asal. Baik. Okey, yang ni melodi improvisasi. Okey, dapat beza kan? Okey. Okey, dia berlaku juga perubahan di sinilah. Di bahagian Okey. Okey, yang ni kalau ada improvisasi, okey dia jadi nilai tambahlah kepada satu lagu tu Dia Baik. akan jadi lebih menariklah. Okey, seterusnya kita tengok kepada kaedah penciptaan melodi, seterusnya iaitu improvisasi penyusunan semula pitch. Okey. Okey, kalau kita tengok sini melodi asal dia macam tadilah, okey. Ni dia sama sahaja macam tadi. Baik. Okey, kalau kita tengok dia hanya mengubah pitch pada lagu. Okey. Kalau sini pitch dia adalah A. Okey. A yang dia gunakan. Okey, sini dia dah naikkan satu tone. Okey, dia dah jadi C. Okey, kalau sini D. Okey, dia dah jadi F. Dia naik satu tone. Semua naik satu tone. Baik. F, E dengan D. Okey, yang ni C. Yang ni B. Okey. Dia dah berubah. Sini pun berubah juga. Baik. Okey, jadi kita boleh dengarlah dia punya perbezaan dia. Baik. Okey. Okey, ini contoh improvisasi hasil dia. Okey. Ni saya boleh dengar kan perbezaan dia kan. Okey, jadi dia naikkan satu tone lah. Bunyi tu buatkan lagu tu ada perbezaan dia. Baik. Okey, seterusnya improvisasi dengan menggunakan variasi pada melodi asal. Okey, yang ni berbezalah dengan yang sebelum-sebelum ni. Okey. Di mana kalau kita tengok dia menambah nilai tu menukar daripada apa? Quiver kepada semi quiver. Okey. Kita tengok sini. Okey. Sini. Okey. Baik. Bak akhir pun sama juga, dia ubah ke. Okey. 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 Murid-murid boleh rujuk juga buku teks pendidikan muzik tingkatan 4 untuk paparan yang cikgu gunakan dalam sesi kita kali ini. Baik. Okey, jadi melodi yang diubah ni ada beberapa tempat lah. Okey. Okey, lagu ni macam mana agaknya lagu ni bunyi kan? Sebab nampak ada lebih banyak perubahan dia daripada ada melodi asal. lebih banyak perubahan. Okey, Baik. jadi cikgu Kita dengarkan. okey. Murid-murid di rumah boleh dengar betul-betul. Improvisasi melakukan variasi. Baik. Okey, ini perubahan dia, hasil improvisasi. Bahagian belakangnya cikgu. Ting bunyi dia laju sedikit. Dia bunyi dia meriah kan. Betul. Okey, baik. Jadi kita tengok tadi ada 4. Jadi cikgu dah sebutlah semua kesemuanya ada 4 asas untuk penciptaan melodi. Baik.
Okey, jadi yang ni adalah untuk guru-guru dan juga murid-murid gunalah untuk latihan di sekolah. Baik. Okey, dia ada beberapa langkah lah, kita bagi set card untuk murid untuk murid buat. Okey. Kita bagi arahan lah untuk dia menyusun corak irama dan juga pitch. Okey. Jadi murid boleh teroka. Okey, kita bahagikan kepada kumpulan. Baik. Okey. Jadikan hasilkan sepanjang 4 bar lah secara asas dia. Yang pertama, langkah seterusnya kita tepuk corak irama, dan langkah yang keempat, teroka semula pitch untuk diletakkan pada corak irama yang dihasilkan. Okey. Okey, notasikan pada corak irama yang dihasilkan. Okey, ini contoh yang akan murid buatlah. Okey, jadi persembahkan hasil melodi itu. Jadi apa yang kita buat mesti kita persembahkanlah. Di depan adik, sama-sama kawan-kawan dan juga cikgu lah. Okey. Baik, cikgu. Itu antara asas untuk kita bina keyakinan dalam penciptaan satu lagu kita. Okey, Nisa. Okey. Baik. Jadi soalan untuk Nisa, kita dah belajar. Okey. Jadi soalan pengukuhan, Nisa. Baik. Okey, jadi untuk topik ni, terdapat berapakah elemen asas penciptaan melodi? Elemen asas penciptaan melodi ada 4, cikgu. Ada 4. Ada yang pertama corak irama, yang kedua imitasi, yang ketiga pergerakan kod, dan yang keempat improvisasi. Betul tak, cikgu? Betul. Tersemak boleh, cikgu? Murid-murid di rumah. Okey, betul betul. Okey, Seperti Kak Nisa bagi tahu tadi. Okey. Nasib baik. Yang pertama corak irama, yang kedua imitasi, pergerakan kod dan improvisasi. Yang tu kita perlu ikutlah supaya melodi kita tu jadi satu karya yang kreatif. Baik. Didik TV KPM